Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbi yassir wa la tu'assir fa inna taysir 'alaika yasir. Rabbi tammim bil khair. Pertamanya nawaitu i'tikaf fi hadha masjid sunnatan lillahi ta'ala. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat lagi kita bersama selang sehari. Semalam kita berjumpa, alhamdulillah Allah pertemukan sekali lagi pada hari ini untuk mendengarkan sedikit perkongsian mengenai sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara menunggu waktu Isyak, moga-moga ianya mendatangkan manfaat buat kita dunia dan akhirat insya-Allah. Kita masih lagi bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui sebuah kitab karangan Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, kitab yang diberi nama Ar-Rahiqul Makhtum, perjalanan luar biasa Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Sebuah kitab perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada lahir, sebelum kelahiran lagi, sehinggalah hari kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sirah, perjalanan tempoh sirah itu adalah 63 tahun. Suka saya ingatkan setiap kali kita bermula, saya akan bagi tahu sirah ada dua fasa, Mekah dan Madinah. Supaya apa? Supaya ianya lekat di dalam hati kita. Sirah terbahagi kepada dua fasa, Mekah dan Madinah. 53 tahun Nabi duduk di Mekah. Jadi bila kita dengar sampai 53 tahun, kita dah boleh jawab dah satu soalan. Bila Nabi berhijrah? Jawapannya 53 tahun. Itulah tarikh ataupun umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berhijrah, yang kita sambut tiap-tiap tahun hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada 53 tahun. Kemudian Nabi duduk di Madinah. Di Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk selama 10 tahun sehinggalah hari kewafatan Nabi. Jadi walaupun 53 tahun tempoh kehidupan Nabi di Mekah, panjangnya 53 tahun, tetapi kita tengok mana-mana kitab sirah, bila kita tengok kehidupan fasa di Mekah itu, kalau kita tengok pada kitab sirah, ianya tidaklah terlalu tebal. Tidaklah terlalu tebal, tapi bila kita tengok kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah, walaupun tempohnya hanyalah 10 tahun, tapi ceritanya sangatlah padat di Madinah. Kerana di Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan sekadar menjadi ketua agama, Nabi juga merupakan ketua bagi negara Madinah. Nabi juga merupakan suami kepada 8 orang isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Kemudian Nabi juga di Madinah lah banyaknya turun syariat, antaranya puasa, zakat. Jadi banyak hukum-hukum hakam turunnya di Madinah. Jadi peristiwa Madinah itu menjadi tebal dan padat. Jadi pengarang Syekh Safiyur Rahman ni dia ringkaskan penulisan dia
Supaya apa? Supaya mengenangkan kita ni, generasi akan datang, supaya tidak rasa boring membaca sirah Nabi Muhammad SAW. Kita kalau tengok kitab tebal sampai 20 jilid, kita cuma cakap sekadar pandang je lah, tak ada semangat nak baca. Jadi bila kita dengar kitab sirah tu pendek, muka surat je, dalam pada pendek tu pun dekat tangan saya ni kita Ar-Rahim Makhtub sampai 700 muka surat. Tu pun Syekh Safi Rahman kata sengaja dia memendekkan tulisan dia supaya orang rasa minat nak membaca. Jadi kita dah cerita dah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyebarkan dakwah. Ketika menyebarkan dakwah, saat pertama lagi di Bukit Safa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditentang habis-habisan. Ditentang ni bukannya sehari je, lepas tu bulan depan pula barulah orang-orang Quraisy nak serang lagi, ataupun tunggu 3 bulan lagi. Tidak, dia ambil masa hari-hari, setiap hari penentangan ini. Kita dah tengok dah pada semalam di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga orang Islam diserang secara fizikal, diserang secara psikologi, di mana orang-orang Quraisy buat mimik muka, tunjukkan mata, tunjukkan melalui mulut. Ini sikap orang jahiliah, Jadi kalau kita pun buat perkara seperti itu, kita buat tunjuk, buat kening, kawan tu datang, kita pun mengikuti sikap orang jahiliah 1400 tahun dahulu lagi. Jadi bila dah tengok dah buat perang psikologi pun tak jalan, dah jumpa dengan Rasulullah, tawarkan habuan dunia, pangkat, harta dan wanita, kita dah tengok dah semalam. Kemudian dah jumpa dah Nabi lagi, hari-hari ni dah jumpa dah Nabi bawa otai-otai, Walid bin Mughirah dan beberapa lagi orang-orang Quraisy Mekah. Dia dah jumpa dah, tawarkan kita sembah berhala sehari, kami sembah Allah sehari, dah macam-macam tawaran dah. Kali ini mereka kata kita dah kena main kasar. Dia dah mula dah main kasar terhadap orang-orang Islam juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita nak tengok apa yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalui. Pertamanya sekali kita tengok dah di mana Abu Lahab mewujudkan satu jawatan kuasa penentangan terhadap Muhammad bersama dengan orang Islam secara keras. Mereka memfitnah Nabi dan mereka mula mencadangkan kita seksa mu'allaf baru yang masuk Islam. Maksudnya kalau ada orang Islam yang baru masuk, dia daripada kalangan hamba. Setiap orang dia ada hamba-hamba dia, terutamanya orang-orang di kalangan pemimpin Mekah, pembesar-pembesar, orang-orang kaya, dia ada hamba. Dia pesan, kalau kamu ada hamba dan kamu ada pekerja-pekerja di bawahan kamu yang masuk Islam dan terima ajaran Muhammad, pergi seksa dia. Pergi seksa dia secara fizikal. Seksa ni macam mana? Kita tengok. Yang pertamanya sekali, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, Nabi orang pertama yang menerima serangan secara fizikal ini, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Serangan fizikal ni kita tengok apabila Abu Lahab menceraikan, menyuruh anak dia ada 2 orang anak. Dia ada 2 orang anak, dia suruh ceraikan isteri kamu. Sebab apa? Isteri mereka ini iaitu anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Ruqayyah dan juga Ummu Kulthum. Abu Lahab ada anak 2 orang, berkahwin dengan anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diarahkan ceraikan. Kamu ceraikan anak isteri kamu. Isteri kamu, maksudnya diceraikan Ruqayyah dengan Ummu Kulthum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala gantikan
Diingat dia ceraikan anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah akan mensia-siakan sahaja ataupun kehidupan anak Rasulullah itu akan menjadi terbengkalai ataupun menjadi melarat. Allah Subhanahu wa taala gantikan dengan manusia terbaik. Siapa dia? Sayyidina Uthman bin Affan. Sayyidina Uthman bin Affan berkahwin dengan Ruqayyah. Sehinggalah Ruqayyah ini wafat. Kemudian Sayyidina Uthman bin Affan berkahwin dengan Ummul Kulthum. Dua anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikahwini oleh Uthman bin Affan. Bila kita dengar anak Rasulullah meninggal di hadapan mata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesemua anak Nabi kecuali Fatimah meninggal beberapa bulan selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kematian anak dia yang kedua, anak lelaki, iaitu Ibrahim, iaitu Al-Qasim. Apabila meninggalnya anak lelaki ni, kita kalau meninggallah anak itu sedih dah. Tapi kalau anak itu meninggal, orang pergi ejek kita, pergi hina kita, kita dah lah sedih. Abu Jahal ni dia buat apa? Dia kata tengok Muhammad dah kehilangan zuriat dia, dah hilang keturunan dia, anak lelaki dia baru lahir dah meninggal. Kata Rasul, kata utusan Allah, tapi tengok anak pun tak larat nak hidup. Anak nak hidup. Dihinanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sedih tak? Nabi sedih apabila Nabi mengkebumikan anak dia, berjujuran air mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tak adalah sampai teriak, menangis berguling-guling. Dan para sahabat pada ketika itu melihat suasana Rasulullah sedih. Apa yang dikatakan oleh sahabat? Sahabat kata apa? Ya Rasulullah, ni apa ni? Sahabat tanya tu untuk nak tahu Kenapa Rasulullah bernangis berlebih-lebihan? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah tanda kasih sayang. Tanda kasih sayang, aku juga manusia biasa yang apabila aku dihina, aku akan berasa sedih. Bila aku kehilangan keluarga, aku akan berasa sedih. Dan kalaulah aku lapar, aku akan makan. Dan kalau aku haus, aku akan minum. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita mendengar Nabi memiliki beberapa mukjizat, ada dalam satu keadaan Nabi tak makan dalam beberapa hari, ada dalam satu keadaan Nabi tidak tidur dalam beberapa hari, tapi keseluruhan kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Nabi tidur. Dan apabila Nabi lapar, Nabi akan makan. Kemudian kita akan tengok lagi apa lagi yang ditimpa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab sentiasa membayangi ke mana saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi. Maknanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diikuti oleh siapa? Oleh orang upahan Abu Lahab. Kemana saja Nabi berdakwah secara terbuka, Nabi akan dibayangi oleh orang upahan Abu Lahab ini, yang pandai berceramah macam Nabi juga, pandai berkata-kata seperti Nabi juga, cuma dia buat cerita-cerita dongeng dan juga bagi orang ketawa. Kalau Nabi ceramah dekat sekian-sekian, orang upahan ni pun ada dekat tempat sekian-sekian. Nabi berceramah, dia pun buat ceramah juga dekat sebelah tu. Atas dasar apa? Supaya orang tak tertarik dengan cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi lebih tertarik kepada cerita si fulan ini. Dia buat cerita apa? Dia buat cerita Karut dan Marut, dia buat cerita jenaka dan juga syair-syair yang menggembirakan orang. Taktik ni dah digunakan 1400 tahun dahulu lagi. Abu Lahab dah tahu dah taktik ni. Hari ini pun sama. Apabila kita tengok waktu-waktu maghrib lah, ada cerita-cerita yang menggembirakan kita. Nak dekat Isyak lah, dekat situ lah ada Maharaja Lawak, ada Boceh, ada Sepah tu, macam-macam.
yang membuatkan kita menjadi lalai, Abu Lahab dah tengok dah. Abu Lahab dah tengok dah 1400 tahun lagi dah. Taktik yang sama juga yang digunakan sampai sekarang pun ada juga, cuma jalan ceritanya berbeza. Jalan ceritanya berbeza apabila Abu Lahab sentiasa membayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi berdakwah dekat tempat sekian, orang ni pun ikut. Kalau Nabi pergi tempat B, orang ni pun ikut. Untuk apa? Supaya orang tak tertarik dengan cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain itu, kita dapat lihat juga siapa dia lagi? Siapa lagi yang menentang? Namanya Ummu Jamil. Ummu Jamil ni siapa? Ummu Jamil ini isteri kepada Abu Lahab. Sama naik juga dalam menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Ummu Jamil ni buat? Ummu Jamil ni, dia ni adik ataupun abang kepada Abu Sufyan. Bermakna Abu Sufyan dengan Abu Lahab ini adalah adik ipar ke ataupun abang ipar. Maksudnya ada hubungan saudara. Apa yang dia buat? Dia kumpulkan duri dan dia ikat dekat pelepah kurma dan diletakkannya di jalan hadapan rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab dengan Nabi ini jiran. Kita kalau kucing berak depan rumah kita, kucing jiran berak depan rumah kita pun kita dah rasa marah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang letak duri di hadapan rumah Nabi. Kalau nak keluar waktu subuh tak nampak, nak keluar waktu malam tak nampak. Sebab apa? Tak ada TNB. Jadi hanya menggunakan cahaya-cahaya daripada pelita ataupun unggun api. Jadi kadang-kadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cedera disebabkan duri yang diletakkan di hadapan rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan Nabi tahu siapa yang letak tu. Cuma Nabi letak, Nabi ambil dan Nabi alihkan saja. Kalau kita pergi letak pula duri, kita tambah pula lagi duri dekat rumah jiran kita tu. Sebab apa? Sebab dia letak dekat rumah kita. Jadi ini perkara yang Nabi terima hari-hari. Bila kita dengar Ummu Jamil letak duri depan rumah Nabi, ianya bukanlah riwayat yang dikatakan satu hari sahaja. Ianya berterusan dan perkara yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam satu keadaan Ummu Jamil punyalah dia tak puas hati dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ambil satu batu besar, dia pergi dekat mana? Dia pergi dekat Abu Bakar yang pada ketika itu berehat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bawah teduhan Kaabah. Di bawah teduhan Kaabah, Ummu Jamil datang, dia kata, "Wahai Abu Bakar, mana kawan kamu Muhammad? Aku nak pergi campakkan batu besar ni dekat kepala dia. Supaya apa? Supaya dia dapat sebarkan Islam, dan aku bersumpah tidak akan mendengar ajaran dia, dan kami menolak setiap sahaja apa yang dia sampaikan." Belum lagi Rasulullah tak dakwah pun pada dia, tak jumpa pun dia dah terus tolak dah. Dia dah letakkan penghadang dia supaya tidak menerima cahaya Islam. Kemudian ketika itu Abu Bakar yang ada di teduhan Kaabah tu, Abu Bakar duduk bersebelahan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terpinga-pinga Abu Bakar. Dia kata, tak nampak ke Ummu Jamil, tak nampak ke Muhammad ada dekat sebelahku ni? Apabila Ummu Jamil pergi berlalu meninggalkan Abu Bakar, Abu Bakar tanya kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, ya Rasulullah, apa ni? Ummu Jamil tak nampak ke yang kau berada di sebelahku, ya Rasulullah?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Abu Bakar, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menutupkan pandangan Ummu Jamil pada ketika itu sahaja." Bermaksud Ummu Jamil tak nampak pun Nabi berada di sebelah, dan ketika itulah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah beberapa rentetan perkara yang kita dah terima dah, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terima. Bila kita dengar ni, satu pun tak pernah lagi berlaku kepada kita.
Satu pun tak pernah lagi ujian yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkena pada diri kita. Mana-manalah, pernah ke kita pergi masjid orang letakkan duri ke? Pernah ke kita nak solat kita sampaikan Islam, ataupun kita share dalam grup WhatsApp ke kawan-kawan kita ceramah pendek ke, esok kita pergi kerja kawan kita nak hempak batu dekat kita? Belum pernah lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan menyebarkan Islam, Nabi diuji dengan ujian fizikal dan juga mental tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari. Selain itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu keadaan Nabi solat di hadapan Kaabah. Apabila Nabi berdakwah secara terbuka, secara terang-terang, Nabi menzahirkan ibadah Nabi. Maksudnya Nabi solat secara terbuka. Sungguh pun begitu, orang Islam yang lain solat secara sembunyi-sembunyi. Hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang solat secara terbuka. Nabi solat di hadapan Kaabah. Pada ketika itu ada Uqbah bin Abi Mu'ayth. Uqbah bin Abi Mu'ayth ni siapa? Dulu dia kawan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Nabi menjadi rasul, dia bersahabat dengan Nabi. Uqbah bin Abi Mu'ayth, maksudnya dia pergi rumah Nabi, Nabi pergi rumah dia. Dan apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebarkan Islam, kawan-kawan Utbah bin Abi Mu'ayth yang lain ni, dia kata, kau kalau kawan dengan Muhammad dah tak boleh dah nak ikut kami pergi mengetik, dah tak boleh dah ikut kami pergi karaoke, dah tak boleh dah nak ikut kami bersukaria. Jadi kalau nak ikut kami, kena tinggalkan Muhammad. Jadi dia pilih untuk meninggalkan sahabat dia dahulu sebelum kedatangan Islam. Dia tinggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti di padang mahsyar nanti, Uqbah bin Abi Mu'ayth ni yang paling menyesal sekali, sehingga turunnya ayat Al-Quran yang menceritakan tentang penyesalan kerana salah memilih kawan. Dan ayat itu merujuk kepada Uqbah bin Abi Mu'ayth. Apa yang Uqbah bin Abi Mu'ayth dibuat? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat di hadapan Kaabah, ketika itu ada Abu Jahal. Ada Abu Jahal dan ada beberapa pembesar Mekah di kalangan orang-orang pemimpin Quraisy. Mereka nampak Muhammad tengah solat. Kemudian dia nampak Uqbah bin Abi Mu'ayth. Dia kata apa? Uqbah bin Abi Mu'ayth, kau dulu kawan dengan Muhammad. Ya, betul, aku kawan dengan Muhammad. Sekarang aku dah tak kawan dengan Muhammad. Buktikan kepada kami pada hari ini di hadapan kami, letakkan janin unta. Dalam riwayat lain bagi tahu janin unta betina yang dah busuk. Janin unta betina yang dah busuk, ambil pergi letak dekat Muhammad waktu dia tengah solat. Jadi Uqbah bin Abi Mu'ayth ni sahut cabaran tu. Dia sahut cabaran tu, dia ambil janin unta betina tu yang dah busuk dah, dia tunggu waktu Nabi tengah sujud, dia letakkan di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan darah, dengan ulat, dengan hanyirnya. Dan ketika itu orang-orang Islam lain yang nampak tak boleh nak buat apa-apa. Sebab apa? Islam pada ketika itu jumlahnya sangat sedikit, tak boleh nak buat apa-apa, hanya mampu melihat sahaja. Dan ketika itulah anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Fatimah, datang berlari membersihkan keadaan ayah dia pada ketika itu. Apa yang Fatimah kata sambil dia bersih-bersihkan, dia kata apa? Apalah yang ayah aku ni buat? Apalah ayah aku ni buat terhadap kamu? Ada tak ayah aku ni curi harta kamu? Adakah pangkat kamu terjejas disebabkan apa yang ayah aku ni sampaikan? Sambil dia bersih itu, mulut Fatimah ni bercakap. Kemudian apa yang berlaku? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun. Dan ketika itu Rasulullah lalu di hadapan mereka. Di hadapan siapa? Di hadapan Abu Jahal, Uqbah bin Abi Mu'ayth, Al-Walid bin Utbah,
Umayyah bin Khalaf. Ini nama-nama orang yang paling kuat menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umur mereka tak panjang. Dan mereka semua ni mati dalam peperangan Badar nanti. Dalam peperangan Badar nanti, peperangan Islam yang pertama nanti, kita akan tengok semua penyangak-penyangak ini yang kuat melawan Islam, semuanya mati dalam perang Badar. Apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi tahu? Nabi bagi tahu, wallahi laqad ji'tum bi dhabhi. Nabi kata, demi Allah, kamu semua akan mati disembelih. Terdiam Abu Jahal, terdiam Uqbah bin Abi Mu'id, terdiam Al-Walid bin Utbah, terdiam juga Umayyah bin Khalaf. Tadi mereka ketawa, bergelak, suka sebab apa? Melihat Nabi diperlakukan sebegitu. Jadi bila Nabi sebut kamu akan disembelih, terdiam mereka. Terdiam, senyap, ada yang mukanya menjadi pucat. Sebab apa? Sebab mereka tahu Muhammad kalau sebutkan sesuatu perkara itu mesti terjadi. Sebab apa? Sebab satu Mekah tahu Muhammad ini Al-Amin, Nabi bercakap benar, dan apa sahaja Nabi sebutkan itu pasti akan terjadi. Jadi terdiam Abu Jahal, terdiam Uqbah, terdiam Walid bin Utbah dan juga Umayyah bin Khalaf. Senyap mereka. Sebab apa? Sebab mengenangkan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semua mereka ini mati dalam peperangan Badar. Pendek umur mereka. Allah Subhanahu wa taala mengadangkan riwayat dia, seawal Islam itu baru nak berkutik nanti apabila berada di Madinah nanti. Apabila mereka terlibat di dalam peperangan Badar. Kita nak tengok lagi siapa lagi, apa yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya baru menceritakan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tempuhi. Belum lagi kita tengok para sahabat. Ini yang saya cerita hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja. Kita tengok Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf, apa yang dia buat? Dia fitnah Nabi. Kemudian kita boleh tengok lagi Uqbah bin Abi Mu'id, sekali lagi dia meludah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Nabi tengah berceramah. Nabi tengah sampaikan Islam, Nabi tengah duduk bersama dengan para sahabat, cerita tentang Islam, berdakwah. Uqbah bin Abi Mu'id ni pergi langkau pergi sampai depan, ludah muka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahulunya Uqbah bin Abi Mu'id ni dia bersahabat dengan Nabi. Dia letakkan janin unta, bukan sekadar itu sahaja, dia ludah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dalam masjid ni lah, saya rasa belum pernah lagi lah, atau belum pernah menjadi satu sejarah penceramah kena ludah secara berhadapan. Belum pernah lagi. Ujian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyebarkan Islam sangat keras penentangan dia. Jadi kita AJK masjid ke ataupun jawatan kuasa masjid, apabila kita buat satu program, orang kritik kita, jangan ambil hati. Tengok sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi diperlakukan macam mana. Kita baru sahaja dikritik dalam WhatsApp group, ni apalah, buat ni tak bagus, buat benda ni lagi bagus. Tak apa, itu kritikan itu sebagai penambah semangat kita ataupun penambah baikan. Jangan patah semangat, jangan rasa nak berundur diri hanya kerana beberapa kritikan, tapi terus bersemangat selagi mana perkara yang kita lakukan itu atas nama kebaikan. Teruskan. Kemudian kita tengok apa lagi yang berlaku. Antaranya adalah Ubay bin Khalaf ini dia buat apa? Dia lumutkan tulang. Ini orang-orang Quraisy ni, orang-orang yang nak menentang Nabi. Dia tak ada kerja. Lepas tu dia buat benda-benda pelik-pelik. Apa yang dia buat? Dia ambil tulang yang dah reput, dia hancurkan secara lumat sehingga menjadi debu. Ini kita tengok orang-orang yang melawan Islam ni, dia buat kerja lebih.
Dia buat kerja lebih hanya semata-mata nak menentang Islam. Apa yang dia buat? Dia ambil tulang yang telah pun reput, dia hancur-hancurkan sehingga menjadi debu. Kemudian dia kumpulkan, dia pergi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pergi hembuskan dan juga dia tepukkan ke muka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil berkata, Muhammad, nanti dekat mahsyar nanti, macam mana Tuhan kamu nak sambungkan balik, macam mana Tuhan kamu nak cantumkan balik tulang-tulang yang dah hancur ni. Dia perli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi ajarkan satu hari nanti kita akan mati, kita akan duduk di alam kubur dan kita akan dibangkitkan di padang mahsyar, di mana tulang-tulang yang dah hancur nanti Allah Subhanahu wa taala akan cantumkan. Kita akan menjadi dalam keadaan seperti diri kita sewaktu kita mati nanti. Kita akan dibangkitkan. Kalau kita mati dalam keadaan umur 53 tahun, kita akan bangkit di mahsyar nanti pada umur kita 53 tahun juga. 53 tahun juga. Jadi si Ubay bin Khalaf ni kata apa? Muhammad, ni aku tiup ni kepada kamu ni, nak tengok macam mana Tuhan kamu nanti nak cantumkan. Diperli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah perkara ataupun kita katakan rentetan hari-hari apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadapi. Maksudnya apa yang Nabi terima hari-hari. Dan kadang-kadang Nabi diejek, kadang-kadang Nabi dibuat dengan memek muka, kadang-kadang Nabi dibaling dan dilemparkan batu, kadang-kadang orang sengaja pergi letakkan Nabi dengan najis. Sebab apa? Mereka berani berbuat seperti itu kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak pernah pun balas. Tak ada pula Nabi pergi letakkan najis kuda kepada Umayyah bin Khalaf. Tak ada pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam letakkan pula duri-duri di hadapan rumah Abu Lahab. Tak pernah. Sebab apa? Sebab itulah mereka berani menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai akhlak yang sangat terpuji, iaitu membalas kejahatan dengan kebaikan. Nabi tak pernah. Sungguh pun orang lakukan perkara-perkara keji kepada Nabi, tapi dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun penduduk Mekah nak letak barang berharga, nak simpan barang berharga, mereka akan memilih rumah Muhammad. Sebab apa? Kalau letak kat rumah sendiri, isteri curi barang suami, suami curi barang isteri, anak curi barang bapa. Jadi tak selamat nak letak dekat rumah. Nak letak barang yang selamat, kena letak dekat rumah Muhammad. Walaupun mereka menyakiti Rasulullah, tapi nak letak barang berharga, mereka letak di rumah Muhammad. Kita dapat lihat dalam peristiwa hijrah. Apabila Rasulullah nak keluar berhijrah, Rasulullah bagi tahu dekat Ali bin Abi Talib, wahai Ali, ini ada barang orang-orang Mekah, kamu bahagikan nanti sepeninggalannya aku ke rumah sekian-sekian. Ali bin Abi Talib mengambil masa selama 3 hari untuk nak memulangkan barang-barang berharga kepada penduduk-penduduk Mekah. Dalam keadaan mereka menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dalam satu keadaan mereka mengiktiraf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang amanah. Sebagai orang yang amanah. Kemudian kita lihat lagi apa yang diterima oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kita sebut tentang Bilal bin Rabah, semua orang boleh cerita. Bilal bin Rabah diletakkan batu, dibaringkan dia di atas padang pasir, kemudian diletakkan batu di atas dada dia, kemudian dia akan sebut Ahad. Semua orang boleh cerita, dan ianya ada dalam kitab sirah anak-anak kita, dalam pengajian kafah, cerita Bilal bin Rabah ini. Apabila kita membaca sirah
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita tambah sikit. Siapa yang siksa Bilal bin Rabah? Siapa yang siksa Bilal bin Rabah? Bilal bin Rabah ini adalah hamba kepada Umayyah bin Khalaf. Apabila Bilal bin Rabah ini didapati telah pun Islam, dia adalah hamba kulit hitam, rambutnya kerinting. Apabila tahunya Umayyah bin Khalaf ini dia adalah telah memasuki Islam, apa yang Umayyah bin Khalaf buat? Diikatnya leher Bilal bin Rabah, kemudian diheretnya keliling Mekah. Disuruhnya kanak-kanak, remaja-remaja Mekah untuk heret Bilal bin Rabah. Bukan sekadar itu saja, Bilal bin Rabah disiksa, dipukul tiap-tiap hari. Siksaan yang diterima oleh Bilal bin Rabah ini tiap-tiap hari. Dipakaikan baju besi, kemudian diletakkan pasir yang panas di dalam baju besi itu, kemudian diletakkan di padang pasir. Berapa banyak panas kita tengok. Panas padang pasir, panas baju besi, kemudian panas pasir yang diletakkan di dalam baju besi Bilal bin Rabah. Hanya satu sahaja yang diminta oleh Umayyah bin Khalaf, tinggalkan ajaran Muhammad ataupun ucapkan satu perkataan kufur. Wahai Bilal, aku akan bebaskan kamu. Kurang daripada satu saat sahaja Bilal bin Rabah boleh terlepas daripada berbagai jenis siksaan ini. Kita ni yang boleh sebut, saya lah yang boleh cerita kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat apa yang mereka tempuhi ini. Belum tentu kita duduk di tempat Bilal bin Rabah kita boleh bertahan. Kita boleh bertahan daripada mengucapkan perkataan kufur. Tapi Bilal bin Rabah apa yang dia katakan? Dia kata, kamu boleh memiliki jasad aku, tapi jiwa aku hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Itu ucapan Bilal bin Rabah. Kemudian diletakkannya dia di padang pasir, kemudian diletakkan batu yang diletakkan bukannya batu bata yang kita tengok orang buat rumah tu. Itu batu tu kalau kita letak kat perut kita kembungkan perut kita sikit ke, terbalik dah batu tu. Batu yang diletakkan di atas dada Bilal bin Rabah itu cukup besar sehingga menyebabkan Bilal bin Rabah tidak boleh mengucapkan Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Cuma Bilal boleh sebut ahad saja, yang satu. Kenapa Bilal tak sebut? Sebutlah, lawanlah, sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebab Bilal bin Rabah tak mampu nak bernafas dan dadanya menjadi sempit. Dia hanya menyebutkan perkataan ahadun ahad, iaitu Allah yang satu. Itulah salah satu penyiksaan yang diterima oleh Sayyidina Bilal bin Rabah ketika awal-awal Islam. Dalam keadaan awal-awal Islam baru nak bertapak, orang-orang Islam di kalangan hamba, selalunya mestilah di kalangan hamba ataupun orang-orang yang di kalangan biasa sahaja, mereka akan disiksa. Antaranya lagi yang menerima penyiksaan ini siapa dia? Khabbab bin Arat. Khabbab bin Arat ni nama dia tak masyhur. Apabila kita membaca sirah, kita kalau baca sirah kita akan dengar Abu Bakar, Umar, Bilal, Uthman, Ali, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah, Abdullah bin Umi Makhtum, Zaid bin Harithah, Anas bin Malik. Itu nama-nama masyhur yang biasa kita dengar. Bila kita dengar Khabbab bin Arat ni, jarang kita dengar kisah dia. Siapa Khabbab bin Arat ini? Khabbab bin Arat ini adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita akan tengok peristiwa di mana sahabat Nabi Umar bin Al-Khattab masuk Islam. Cerita itu kita akan lihat kisah Khabbab ni ada dalam kisah itu. Sebab apa? Khabbab bin Arat ini dia mengajarkan Al-Quran kepada adik Sayyidina Umar. Apa yang diterima?
Apa yang diterima, antaranya sesaan yang diterima adalah Khabbab bin Arat ini dipanggang hidup-hidup. Dipanggang hidup-hidup sehingga keluarnya lemak-lemak ataupun darah-darah daripada Khabbab bin Arat itu yang boleh menyebabkan bara api yang memanggang Khabbab bin Arat itu terpadam. Sehingga kan satu kisah nanti apabila Sayyidina Umar menjadi khalifah, Rasulullah dah wafat, Abu Bakar dah wafat, naik pemerintahan Umar teringat kisah apabila Khabbab bin Arat minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, doalah, minta pada Allah supaya Allah memenangkan agama ini. Nabi berubah muka Nabi kata kepada Khabbab, wahai Khabbab, umat-umat terdahulu mereka disikat dengan sikat yang berapi sehingga luluh daging dan juga isi badan mereka. Wahai Khabbab, percayalah Khabbab, Allah akan memenangkan agama ini. Kamu akan lihat nanti perempuan daripada Mekah pergi ke Hadratul Maut dalam keadaan tak ada siapa pun yang akan mengganggu mereka. Percayalah Khabbab, Allah pasti akan memenangkan agama ini. Umar teringat peristiwa itu. Apabila Umar teringat peristiwa itu, Umar panggil Khabbab, wahai Khabbab, hari ini aku nak buat perhitungan. Dulu aku pernah dengar kamu sebutkan perkataan yang menyebabkan Rasulullah kecil hati. Kamu minta supaya Nabi berdoa supaya Allah memenangkan agama ini. Hari ini aku nak tuntut kepada kamu, wahai Amirul Mukminin, kata Khabbab, kamu disiksa dengan pelbagai siksaan. Aku disiksa, diceritakan balik apa yang diterimanya. Kemudian diangkat jubah dia tunjukkan masih lagi berbekas di belakang Khabbab bin Arat. Luka tu masih lagi tak sembuh. Apabila kita lihat Rasulullah dah wafat, pemerintahan Abu Bakar dah wafat, pemerintahan Umar, luka Khabbab bin Arat itu masih lagi terkesan di belakang Khabbab bin Arat. Jadi Umar pada ketika itu tak jadi nak mengenakan hukuman kepada Khabbab bin Arat kerana telah menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecil hati. Jadi dibiarkanlah Khabbab bin Arat. Banyak lagi kisah kalau kita ceritakan. InsyaAllah kita akan sambung pada pertemuan seterusnya tentang penyiksaan apa yang ditempuhi oleh para sahabat. Kata pengarang kitab Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, kalau nak cerita keseluruhannya maka teballah kitab sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekadar itu dulu. Yang baik datang dari Allah, yang lemah adalah kelemahan saya sendiri. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menghimpunkan kita bersama dengan kekasih abadi kita iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa ahli keluarga kami, dosa rakan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah kami dalam mentaati perintah-Mu, bantulah kami dalam meninggalkan segala larangan-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, matikan kami dalam husnul khatimah, jangan matikan kami dalam keadaan su'ul khatimah. Jadikan kubur kami sebagai taman-taman syurga, jangan jadikan kubur kami sebagai lubang-lubang neraka. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkan kami dalam keadaan Engkau redha dengan kami. Ya Allah, berikanlah buku amalan kami dengan tangan kanan kami, jangan berikan buku amalan kami dengan tangan kiri kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, timbanglah kami dengan sempurna. Ya Allah, permudahkanlah urusan timbangan kami di mahsyar nanti. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, permudahkanlah kami dalam meniti titian sirat-Mu. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, himpunkan kami, kedua ibu bapa kami, ahli keluarga kami, rakan-rakan kami ke dalam syurga Firdaus-Mu tanpa hisab dan azab, dan jauhkanlah kami daripada azab api neraka Jahannam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.